عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وجاهد في سبيل شريعته إلى يوم الدين. أما بعد, Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung kembali bacaan kitab Aqidatul Tauhid oleh Syekh Al-Allamah Salih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan tajuk kita ialah berkaitan dengan bid'ah, kemunculan bid'ah di dalam kehidupan muslimin dan sebab-sebab yang membawa kepadanya. Apabila ulama membicarakan tentang bid'ah, mereka membicarakan tentang waktu kemunculan bid'ah, yakni bilakah kemunculan bid'ah, kemudian tempat kemunculan bid'ah. Adapun waktu kemunculan bid'ah telah kita bincangkan pada malam tadi, dan pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan yang kedua, iaitu makan zuhuril bid'ah, tempat kemunculan bid'ah, yakni bid'ah aqidah, bid'ah di dalam aqidah dan ibadah. Takhtalifu al-buldan al-islamiyyah fi zuhuril bid'ah fiha. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah: فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام. منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام. Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, negara-negara yang besar yang diduduki oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muncul daripadanya ilmu dan iman ada 5. Yang pertama Al-Haraman, 2 haram, yakni Makkah dan Madinah. Wal-Iraqan, 2 Iraq. Apa makna 2 Iraq? Al-Kufah dan Al-Basrah. Wasyam, yakni daripada Filistin, Jordan, Lebanon, Suria. Mana lagi? Itu 4 tu kan? Daripada negara-negara inilah munculnya, keluarnya Al-Quran, yakni suburnya Al-Quran dan hadis, tersebarnya Al-Quran dan hadis dan diamalkan. Wal fiqh wal ibadah, dan kefahaman yang mendalam terhadap agama dan ibadah. Secara umumnya mereka ini adalah ahli fiqh, memahami agama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharaja min hadhihi al-amsar bid'un usuliyah, dan muncul daripada negara-negara ini bid'ah dalam perkara-perkara usul, yakni dalam perkara-perkara akidah. Ghairal Madinati an-Nabawiyah, selain Madinah, kerana Madinah tidak muncul di dalamnya atau daripadanya bid'ah akidah bersih, kerana ia adalah negara yang diduduki oleh Rasul dan sahabat. Mereka sama sekali tidak membenarkan sebarang bid'ah. Kita tengok zaman Imam Malik, apabila Abdul Rahman Ibn Mahdi letak silap, dia meletakkan selendangnya di hadapan untuk jadikan sejadah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibid'ahkan oleh Al-Imam Malik. Kata Imam Malik, adakah kamu ingin mencipta bid'ah di negeri ini? Fal-Kufah kharaja minha at-tashayyu' wal-irja'. Kufah keluar daripadanya, ini muncul daripadanya tasyayyu', kan, fahaman Syiah yang melebihkan Ali berbanding Uthman di dalam urusan khilafah, dalam jawatan khilafah, dalam khalifah.
Dan bid'ah tasyayyu'h yang lebih ekstrim mengatakan bahawa Ali lebih berhak daripada Abu Bakar dan Umar di dalam khilafah. Atau muncul yang lebih ekstrim sehingga mencela 3 imam sebelum Ali. Wal irja' telah kita bincangkan pada tadi, muncul dan ia adalah fahaman yang mengatakan bahawa iman di luar lingkungan, amal di luar lingkungan iman, atau amal di luar hakikat iman. Amal di luar hakikat iman. Okay? Amal di luar hakikat iman, mereka mengatakan bahawa iman itu sempurna dengan sekadar lafaz, atau dengan sekadar i'tiqad, atau dengan sekadar lafaz dan i'tiqad. Dia muncul 4 hingga 5 kelompok bid'ah irja' ni, kan? Yang pertama irja'ul fuqaha, yang kedua irja' al-qarramiyah, yang ketiga irja' al-jahmiyah, seterusnya irja' al-asyairah wal maturidiyah. Wantashara ba'da dhalika fi ghairiha, dan tersebar luas selepas itu di negara-negara yang lain. Muncul daripada Basrah al-qadar wal i'tizal, fahaman qadariyah dan i'tizal mu'tazilah, wan nusukul fasid, dan ibadah, cara beribadah yang rosak, kan? Di mana mereka melampau di dalam ibadah sehingga enggan berkahwin sepanjang hayat, sehingga enggan berbuka sepanjang hayat, enggan tidur sepanjang hayat, melampau di dalam ibadah, melampau di dalam mengingati kematian dan akhirat, kan? Melampau, yang ini meninggalkan dunia secara total, duduk di dalam gua-gua. Mereka beribadah di dalam gua-gua, tinggal di gua-gua. Ini dahsyat, tuan, di Basrah ni. Apabila disebut kematian, disebut dengan akhirat, ada di kalangan mereka yang menjerit dan mati kerana terlampau takut, kan? Terlampau takut. Wantashara ba'da dhalika fi ghairiha, dan tersebar luas selepas itu di negara-negara yang lain. Wasyam kana biha an-nasb wal qadar, dan Syam ada padanya an-nasb, yang penentangan kebencian terhadap Ali dan anak-anaknya, nasab. Jadi Syiah mereka menuduh Ahlussunnah sebagai nasibi ataupun nawasib, kan? Ini tuduhan yang sangat jahat dari golongan Syiah, kan? Mereka mengatakan kita ni membenci Ali dan keturunan Nabi, atau membenci Ahlul Bait. Kita ni dinamakan sebagai nawasib. Ini bahaya. Sedangkan dalam Islam hampir-hampir tidak ada nawasib, kan? Tidak ada nawasib. Dalam kalangan Ahlussunnah, contohnya Ahlussunnah di tanah Melayu ni, ada tak satu orang Melayu yang Ahlussunnah yang membenci keluarga Nabi? Ada tak? Saja buat tuduhan yang jahat. Sebagaimana golongan Jahmiyah mengatakan bahawa golongan Wahabi ni membenci Nabi dan keluarga Nabi. Sebab itulah mereka ini tidak merayakan maulid. Mana ada orang Islam benci Nabi? Gila, kan? Tuduhan tu terlalu jahat, terlalu kejam tuduhannya. Takfir, kan? Mengkafirkan. Sangat jahat, sangat busuk. Wal qadar, dan qadariyah. Qadariyah ni asalnya adalah berkaitan dengan takdir, yakni takdzibun bil qadar, mendustakan qadar, takdir Allah. Ada qadariyah yang kedua yang dinamakan Jabariyah, kan? Jabariyah ni ada seorang ulama menamakan mereka ini qadariyah juga. Ada ulama menamakan dengan perkataan Jabariyah kerana mereka ini lawan kepada qadariyah. Di mana mereka ini berserah dalam hidup mereka kepada takdir, kan? Berserah kepada takdir semata-mata. Manusia tidak ada usaha, manusia tidak ada pilihan, dan perbuatan yang hakiki semuanya telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala.
Wa amma tajahum, adapun fahaman Jahmiyah, fa innama zahara fi nahiyati Khurasan wa huwa syarrul bid'ah. Adapun tajahum Jahmiyah, ia muncul di kawasan Khurasan, yakni Khurasan ni sempadan di antara Iran, Afghanistan, India dan ke atas. Wa huwa syarrul bid'ah, dan dia adalah seburuk-buruk bid'ah. Akhirnya Jahmiyah ni, di dalam fahaman Jahmiyah tadi terkumpul segala bid'ah-bid'ah yang lain tadi. Apa asas Jahmiyah ni? Jahmiyah ni apa asasnya? Usulnya menafikan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, atau mentakwilkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ini bahaya kan? Mengapakah mereka tidak mentakwil syurga dan neraka? Muncul dari Jahmiyah ini, muncul Mu'tazilah, kemudian muncul Kullabiyah, seterusnya Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, kemudian Malayawiyah, Pondokiyah dan Sufiyah. Kemunculan bid'ah-bid'ah mengikut kejauhannya daripada Madinah, negara Nabi sallallahu alaihi wasallam, negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh negeri itu daripada Madinah, semakin banyaklah munculnya bid'ah. Ketika berlaku perpecahan selepas pembunuhan Uthman, muncullah bid'ah Al-Haruriyah. Uthman ni dibunuh oleh golongan Khawarij. Kemudian muncullah golongan Khawarij yang lain yang bernama Haruriyah, kerana mereka ini menjadikan Harura satu tempat di Kufah sebagai markas mereka. Adapun Madinah Nabawiyah, ia bersih daripada kemunculan bid'ah-bid'ah ini, walaupun terdapat orang yang menyembunyikannya. Ada yang menyembunyikan bid'ah di Madinah. Fakana indahum muhanan madhmuman, mereka itu di sisi ahli Madinah dihinakan serta dicela, ditahzir sehingga tak berani tunjuk muka kan? Bila ulama tahzir pada zaman salaf, bermakna mereka ini halal darah. Sebab tu tak berani keluar rumah. Orang yang ditahzir pada zaman salaf tak berani keluar rumah, kerana mereka ini halal darah. Sama ada bid'ah itu bid'ah mukaffirah, bid'ah yang menyebabkan kekufuran, ataupun bid'ah ghairu mukaffirah, hukumnya adalah halal darah mereka adalah halal. Jadi mereka ini dikecam beramai-ramai oleh warga net zaman silam, zaman Imam itu. Kerana di Madinah juga ada satu golongan daripada kelompok Qadariyah dan lain-lain, tetapi mereka ini dikecam dan dihinakan. Berbeza dengan tasyayyu' dan irja' di Kufah, dan fahaman Mu'tazilah dan cara-cara ibadah yang sesat di Basrah, dan penyakit bid'ah nawasib nasb di Syam, celaan terhadap Ali, celaan terhadap Ahlul Bait, fa innahu kana zahiran, kerana bid'ah di negara-negara luar ni adalah jelas dan berleluasa. Sabit dalam hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Dajjal tidak akan memasuki Madinah, dan sentiasalah ilmu dan iman muncul kuat sehinggalah zaman Ashabi Malik, zaman ulama-ulama Malikiyah. Ashabi Malik ini siapa? Zaman guru-guru Imam Malik. Ashab di sini mana-mana masyayikh. Zaman guru-guru Imam Malik, di mana mereka sangat pantang lah melihat bid'ah kan. Dan mereka ada tukar-tukar pukul lah. Siapa yang buat bid'ah ni, dia panggil tukang pukul ya. Tangkap dia ni kan, tangkap dia, pukul dia ni, macam itulah.
Macam kita dewan kita ni kan, kena ada something 2-3 orang kan. Ada orang jahat masuk, pukul je. Wahum min ahli al-qarn ar-rabi'. Wahum min ahli al-qarn ar-rabi'. Mereka adalah golongan sunnah pada kurun yang ke-4 Hijrah. Adapun pada zaman tiga zaman yang terbaik, al-mufaddalah yang terbaik itu jemaah terbaik. Yang 100 hingga 300 Hijrah. Tidak ada sebarang bid'ah di Madinah. Tidak muncul daripadanya sebarang bid'ah di dalam usuluddin sama sekali. Al-asbab allati addat ila zuhuril bid'ah, sebab-sebab yang membawa kepada kemunculan bid'ah-bid'ah. Ini penting. Tidak syak lagi bahawa al-i'tisam, berpegang teguh tadi, al-i'tisam bil kitab was sunnah, berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah adalah kejayaan daripada terjatuh ke dalam bid'ah dan kesesatan. Firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Apa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sunnah. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah, aliran sunnah. Wala tattabi'us subula, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, yakni jalan-jalan bid'ah. Dapat terjemahan kan? Fatafarraqa bikum an sabili, nanti kamu berpecah belah, tersesat daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan perkara itu sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan untuk kami satu garis. Wa hadza sabilullah, ini jalan Allah, ini agama Allah, kata Nabi sallallahu, ini sunnah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan garis-garis di sebelah garis tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalan-jalan, dan di setiap jalan ini ada syaitan yang mengajak kepadanya. Yang ini selain jalan sunnah, semuanya jalan syaitan. Dan jalan syaitan ni banyak, kan? Selain sunnah, semuanya jalan syaitan. Ahli bid'ah semuanya mengikuti syaitan, bukan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda membaca, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia. Yang wajib mengikuti sunnah, mengikuti tauhid dan sunnah. Minum teh tarik ya. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, nanti kamu berpecah belah dan tersesat daripada jalannya, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau jalan Allah, agama Allah. Itulah yang dia wasiatkan kamu dengannya, agar kamu bertakwa. Itulah pesanan Allah atau wasiat Allah Ta'ala supaya kita bertakwa. Bertakwa apa makna bertakwa? Memelihara diri daripada apa? Syirik, bid'ah dan maksiat. Maka sesiapa yang berpaling daripada Alkitab dan Sunnah, nescaya dia akan ditarik-tarik oleh jalan-jalan yang menyesatkan dan bid'ah-bid'ah yang dicipta.
Jadi kita ni, kita selamat kenapa tuan-tuan? Mungkin kita sejak dari kecil telah membaca Al-Quran, membaca tafsir Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi SAW, atau ketika kita sedar kita telah kembali kepada jalan Al-Quran dan hadis dengan tafsiran yang sahih, tafsiran salaf. Tapi masih sangat ramai manusia yang tidak mendapat hidayah. Mereka mengikuti jalan-jalan syaitan tadi. Dan ahli bid'ah ni semuanya ahli ibadah. Hampir semua ahli bid'ah ni adalah ahli ibadah. Semuanya mengaku Islam. Semuanya menisbahkan diri mereka kepada Islam. Semua mereka menzahirkan ibadah.